pelajari sejarah masa lalu. Semua dunia ada di sini. Sejarah, 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 sejarah. Sejarah, cerita masa lalu. Saluran masa depan. Saluran masa depan. Kita belajar banyak dari sejarah. Sejarah membimbing kita dengan segala keberhasilannya dan juga kesalahan. Sungai bagai nadi kehidupan di selatan Vietnam. Biarpun tidak sejernih mana airnya, Sungai Mekong adalah sumber penghidupan kepada manusia di sini. Jejak Rasul ke Chau Phong atau Chau Doc, daerah Tan Chau dalam wilayah An Giang, 240 km dari Ho Chi Minh. Hampir keseluruhan penduduk Chau Doc yang Muslim berketurunan Melayu adalah berasal dari tanah Melayu dan Nusantara. Diriwayatkan 250 tahun lalu, pedagang dan pelayar Melayu Muslim tiba ke daerah ini, bernikah dengan wanita-wanita tempatan berketurunan Kemboja, Siam dan Champa. Mereka menetap dan beranak cucu hingga melahirkan generasi Muslim yang baru. Dan hari ini, keturunan mereka hidup harmoni di kalangan bukan Islam. Orang Melayu Cham sememangnya terkenal dengan kepandaian mereka bertenun. Hidup berdikari seperti ini memungkinkan masyarakat Islam hidup tanpa bergantung kepada bantuan orang lain, sekalipun hanya rakyat minoriti. Dengan jumlah tidak sampai 100,000 orang di kalangan 76 juta rakyat Vietnam bukan Islam, mereka sewajarnya terus berdikari demi menjamin jati diri tidak terhakis. Biar jalan berpapah, hanya urat sendi yang lemah. Usia tidak menghalang Mufti Haji Ismail Fikri daripada terus menyumbang ilmu dan fatwa. Kejernihan wajahnya menunjukkan hati kami yang datang berziarah. Dalam kesederhanaan hidup masyarakat Muslim di sini, Mufti Haji Ismail sentiasa memastikan kesinambungan ilmu tidak terganggu. Sekalipun kemewahan jauh dari jangkauan penduduk kampung Phum Sao, Chau Phong, Madrasah Jumadul Islam ini tetap berfungsi mendidik generasi mudanya mengenal erti ketuhanan yang esa. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tán câu tekuk saksi. Tán câu tekuk saksi. Nabi Muhammad pamga Allah. Nabi Muhammad pamga Allah.
Haji Ismail Fikri sedar iman dan ilmu perlu disemai seawal mungkin dalam dada anak bangsanya. Selak di batau ni, tak hanam kini ni jauh cih kok ya, cih kom waktu pai tu sisi dia, apa je. Jadi layak sebab dia belajar itu waktu muda, tua ni tak boleh ingat suka orang muda, tidak. Hadis Nabi ada ayat orang belajar waktu muda tu seperti kita tulis di batu, dan kita belajar waktu tua tu sudah tulis di atas air, tak tinggal. Haji Ismail Fikri sudah berusia 87 tahun. Usahanya merantau mencari ilmu bermula seawal umur 15 tahun lagi. Kedagaannya kepada ilmu pengetahuan Islam membawanya ke Kelantan. Hampir 10 tahun dia berguru dengan para ulama di sana, termasuk Tok Kenali. Sekembalinya dari perantauan, Haji Ismail menjadi orang harapan masyarakatnya. Dia dilantik sebagai Naib Mufti. Dia berusaha mempertahankan Islam dan membangunkan bangsanya melalui pendidikan. 22 tahun lalu, dia dilantik sebagai Mufti Vietnam menggantikan Mufti Omar Ali yang kembali ke rahmatullah pada tahun 1977. Demi memastikan identiti Islam tidak hapus begitu sahaja, dia memastikan huruf Arab digunakan dalam pengajaran di madrasah sekalipun bahasa yang digunakan ialah bahasa Vietnam. Kemasyhuran ulama Melayu seperti Tok Kenali menjadi tarikan pelajar Muslim dari Kemboja dan Vietnam menuntut ilmu di Kelantan. 69 tahun lalu, Hakim Haji Idris Haji Sulaiman yang berusia 88 tahun ini turut sama menadah kitab di Masjid Muhammadi Kota Baharu sebelum menuntut ilmu di Makkah. Anakmu itu duduk atas tanah saja. Masjid. Tamu itu masuk dalam masjid, di tangga masjid. Seperti juga Mufti Ismail Fikri, beliau sempat berguru dengan Tok Kenali dari tahun 1930 hingga 1933. Dia kain putih selimut, basah hingga kering. Dia mengajari tangga masjid. Sudah kita anak-anak murid itu hafal kain di atas tanah. Al-Quran lama ini tersimpan di rumah Mufti Ismail Fikri. Tulisan ini berbunyi, "Ini Al-Quran Al-Karim dari negeri Terengganu, membawa akan dia oleh Tok Haji Ahmad dan saudaranya Zainul Abidin pada tahun 1135 Hijriah bersamaan 1715 Miladiyah." Menurut Hakim Haji Idris, Tok Haji Ahmad dan saudaranya Zainul Abidin berasal dari Terengganu. Mereka tiba dari Siam setelah kapal yang dinaiki mereka dipukul ribut. Menurutnya lagi, setelah menetap di Chow Kiang, Tok Haji Ahmad dilantik menjadi mufti dan Zainul Abidin menjadi qadi. Mereka berdua antara pengasas pembinaan Masjid Al-Mubarak di Chow Kiang ini. Akibat dikujah masa selama 250 tahun, naskah Al-Quran ini reput di tengahnya. Sekalipun tidak lagi dapat dibaca kandungannya, ia masih disimpan dan dihargai. Kami akan kembali. Kami kembali. Ini ialah suasana biasa di sebuah perkampungan Islam di Chowdok.
Kebiasaannya, rebana dimainkan semasa sambutan Maulidur Rasul dan upacara pernikahan. Puji-pujian kepada Allah dan Nabi dialun dengan irama yang tersendiri, diiringi dengan paluan rebana. Abdurrahman Muhammad Saleh, Presiden Persatuan Islam Indochina di Amerika, meminta mereka memainkan sebuah lagu Melayu. Tidak semua pemain rebana ini fasih berbahasa Melayu atau memahami ayatnya diungkapkan, namun mereka memahami tujuan dan maksud keseluruhannya. Inilah masjid terawal dibina di Caogiang. Caogiang adalah penempatan pertama pendatang dari tanah Melayu dan Nusantara 250 tahun lalu. Ia menyaksikan generasi yang bersilih ganti di daerah ini masih kukuh mempertahankan akidah mereka. Masjid ini mendapat pembiayaan masyarakat Muslim dari luar, khususnya dari Persatuan Indochina Muslim yang berpengkalan di Amerika Syarikat. Sekitar tahun 1965, ia pernah menerima bantuan kewangan dari Malaysia. Anak sungai Mekong ini tidak sejernih mana airnya, namun ia adalah sumber penghidupan masyarakat di Caopong yang juga bergantung kepada pertanian. Kehadiran Islam diakui dan dihormati di daerah ini.
keharmonian hidup beragama turut terpelihara. 370 keluarga Muslim di Chawpong berada di kalangan masyarakat bukan Islam, namun mereka tiada sebab untuk saling bermusuhan. Masjid An-Ni'mah letaknya 4 km dari Masjid Mubarak, antara 11 buah masjid yang ditegakkan di daerah Tan Chau. Pengaruh Islam yang kuat dapat dilihat di sini. Sekalipun menggunakan bahasa Vietnam maupun Cham, anak-anak ini diajar menulis dan mengeja menggunakan tulisan huruf Arab. Semangat Al-Quran dan Islam cuba disemat ke dalam sanubari anak-anak ini dengan harapan akan lahirlah ulama di kalangan generasi mereka demi mengingatkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya bahawa ilmu tidak akan hilang dari dada begitu sahaja. Ilmu akan hilang bersama matinya para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya tradisi Islam di Vietnam bermula sejak ratusan tahun lalu. Peranan pedagang dan pelayar Muslim begitu besar dalam penyebaran Islam di Indochina umumnya dan Vietnam khususnya. Mereka bukan sahaja membawa barang dagangan, bahkan memperkenalkan Islam kepada raja dan rakyat. Mereka menunjukkan kemuliaan akhlak Islam serta kebagusannya. Tradisi Islam masih berterusan. Kesinambungan ilmu dan kesungguhan ulama memastikan Islam tidak hilang ditelan ideologi asing. Tamadun campak Islam pernah muncul di tengah Vietnam pada kurun ke-17, meninggalkan bibit-bibit akidah yang masih mampu bertahan dalam sebuah masyarakat minoriti di selatan Vietnam ini. Kerana ilmu dan ulama masih mendapat tempat di hati mereka. Kami akan kembali. Kami kembali. Inilah bandar Net Liang, kira-kira 4 jam perjalanan daripada sempadan Vietnam Kemboja di Mok Pai. Dan dari sini, perjalanan ke Phnom Penh akan menyeberang Sungai Mekong menggunakan feri dan dijangka mengambil masa kira-kira 1 jam. Pasar pagi di Net Liang membuka tirai pengalaman jejak Rasul di Kambodia. Melepasi sempadan Vietnam Kambodia di Bavet Mok Pai, perjalanan sejauh 30 km ke Phnom Penh pastinya akan melalui Pekan Net Liang ini. Kambodia mengambil masa yang lama untuk pulih dari kegeruhan era Khmer Rouge. Lelaki paling ramai menjadi mangsa pembunuhan kejam Khmer Rouge. Hari ini, jumlah kaum wanita mengatasi kaum lelaki mengakibatkan nisbah lelaki perempuan yang tidak seimbang. Hari ini, kebanyakan wanitanya mengambil alih tugas yang dahulunya dipertanggungjawabkan kepada lelaki. Masalah kemiskinan, penyakit dan buta huruf
adalah 3 persoalan utama yang masih membelenggu negara ini. Ia antara negara termiskin di dunia. Peperangan telah meragut kemakmurannya selama 3 dekad. Bayangan masa lalu masih menghantui penduduknya. Kekejaman perang tidak mungkin dapat mereka lupakan. Masa depan negara di tangan para pemimpinnya. Meskipun diulit kemiskinan, rakyatnya sentiasa berharap hari esok pasti akan lebih baik daripada hari ini buat negara Kambodia. Semoga anda telah terhibur dan mendapat iktibar daripada episod hari ini. Dan ikuti cabaran rakyat Kemboja, khususnya umat Islam, melupakan mimpi ngeri yang dilalui 3 dekad lalu. Jumpa lagi. Perjalanan kita selesai. Ayo kita pergi. Beberapa menyenangkan, beberapa menegangkan, semangat yang dapat ditolong. Cerita yang berkesan dari sejarah masa lalu. Semua dunia ada di sini.